Selamat pagi, Cikgu Dexter. Selamat pagi, Cikgu Dexter. Okey, selamat pagi pelajar-pelajar sekalian. Okey, cikgu nak ketua kelas. Sila bacakan doa untuk kelas kita ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina ni'mataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ketua kelas. Okey. Okey, sekarang semua dipersilakan duduk. Terima kasih, Cikgu. Baiklah. Okey, hari ini semua berasa apa perasaan kamu semua? Lapar? Happy? Lapar? Okey. Tapi cikgu nampak kenapa ada kursi kosong? Ketua kelas, semua pelajar tak hadir hari ini? Yang saya nampak Sarimah, Sariani, betul Ziadi, Ziadi our tak datang. international student. Okey. 3 orang. Okey, tinggi ketua kelas. Okey. Baiklah. Okey, memandangkan Amal tiada tangan ni, tak apalah, kita mulakan saja. Okey. Okey. Baik. Baiklah. Hari ini cikgu akan ajar kamu sesuatu. Tapi sebelum cikgu ajar kamu sesuatu itu, cikgu nak kita sama-sama tengok sebuah video. Boleh? Boleh. Tetapi slide ini ada masalah. Okey. Jadi sekarang mari kita sama-sama melihat sebuah video. Okey, ada masalah lagi. Now, looking at all those ones and zeros can be really confusing. Cikgu nak semua fokus dulu ke hadapan. Like brains trying to figure it all out. But don't worry, we will guide you through it. A computer can only understand two things, on or off. Hence, we use these ones and zeros to represent on and off respectively, which can then represent different numbers. That's why binary is so important. It's how computers think. And no, this doesn't mean your math teachers were wrong about what they taught you. Now, how does a computer even recognize these ones and zeros? Picture some wires within a digital fluid connected to the computer. This wire can either be on or off, and that's exactly what a computer uses to recognize these ones and zeros. So how do these ones and zeros become numbers? To understand this, first let's look at the decimal system. We know that numbers are formed from digits 0 to 9, and this is the base of 10. Remember the tens, hundreds, and thousands we learned in math class? That is to the base of 10. Each position starting from the right is given position number or index 0, 1, 2, 3, and so on. So we get the ones, tens, hundreds by actually adding 10 to the power of the index number of that position. It's the exact same thing in binary. So we start from index 0 from the right. Each position is allocated the base of 2 to the power of that index. So in this case, we get 1, 2, 4, and 8. Now, if I were to write my clue of 10 in binary, how do we do it? Remember the different numbers at each index which we talked about earlier. We need to find out how to get 10 from these numbers. 1, 2, 4, 8, and so on. So for 10, we can add 8 and 2. To do so, we will turn off index 0, on index 1, off index 2, and on index 3. This way, we will only Okey, baiklah. Berdasarkan video yang kamu sudah nonton tadi. Ya. Kenapa lambat? Jalan je. Dapat disebabkan jalan jam, cikgu maafkan. Okey. Baiklah. Cikgu nak seorang untuk sukarela berdiri dan berikan pendapat tentang video yang telah ditonton tadi. Siapa yang volunteer? Oh, okey, Lukman. Okay.
Soalan yang pertama, berikan pendapat Anda berkenaan video yang telah Anda tonton tadi. Dia menarik sebab kita dapat tahu komputer ini dia hanya faham on atau off saja, yaitu 1 dan juga kosong. Okey, bagus. Thank you Luqman. Okey, selain dari pendapat Luqman, siapa ada pendapat lain tentang apa yang kita sudah tonton tadi? Ya, Asfar? Video yang kita tonton tadi dia adalah mengenai nombor perduaan. Nombor berdoaan, betul? Okey. Okey, selain dari Asfar, cikgu belum ada dengar lagi satu jawapan yang cikgu betul-betul nak tahu. Bukan. Dalam video tadi dia dah tunjukkan satu proses. Proses apakah itu? Penukaran. Siapa yang jawab penukaran tadi? Hakimi. Oh, Hakimi. Bagus. Baiklah, dalam video yang kita baca tadi ada tunjuk sebuah proses, yaitu proses penukaran. Proses penukaran ini akan berkait rapat dengan kita punya topik pembelajaran hari ini, yaitu topik pembelajaran kita hari ini adalah menukarkan pengeluaran ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi. Siapa tahu apa itu aksara? Huruf. Oh, semua tahu. Okey. Baiklah. Ini pula objektif kita hari ini. Kita akan menukarkan pengeluaran ASCII kepada nombor perlapanan menggunakan kaedah pengiraan dan juga jadual ASCII. Okey, siapa masih ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas? Tidak. Oh, ada yang isi. Okey, bagus. Okey, kalau tidak ada yang ingat, cikgu akan recap balik apa yang kita telah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah belajar tentang penukaran nombor perluan kepada nombor perlapanan, di mana dia melibatkan dua kaedah, yaitu kaedah pengumpulan 3 digit nombor perluan dan tukarkan kepada nilai perlapanan, dan satu lagi kaedah pengiraan. Okey, sekarang kita masuk kepada pengenalan apa itu pengekodan ASCII. Cikgu nak satu orang untuk berdiri dan baca, boleh? Tadi anda berdiri, dapat cikgu pilih. Boleh. Cikgu pilih Emmanuel. Ya. Pengenalan, apa itu pengekodan ASCII? Pengekodan ASCII merupakan salah satu sistem pengekodan yang paling luas digunakan dalam dunia komputeran. ASCII ialah singkatan untuk American Standard Code for Information Interchange. Kod ASCII digunakan untuk mewakili teks dalam komputer dan sistem komunikasi lain. Okey, thank you Emmanuel. Seperti yang Emmanuel sudah baca, dari perkataan ASCII yang susah untuk dibaca. Apa tu? ASCII. Bagus, tapi cikgu nak kamu cakap sama-sama sekarang. Okey. Ikut dengan cikgu sama-sama, okey? Okey, 1, 2, 3. American Standard Code for Information Interchange. Okey, sekarang buka buku latihan masing-masing dan tulis apa itu maksud ASCII. Baiklah, sambil kamu nulis, sambil kamu dengar cikgu bercakap, okey? Okey, kod utama ASCII adalah dalam bentuk perpuluhan. Itu pun cikgu nak kamu catat dalam buku masing-masing. Maka penukaran kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan adalah sangat penting. Dalam penukaran kod ASCII ini kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah penukaran menggunakan bahagi dengan 8 dan kita gunakan bakinya. Kaedah ini kita panggil sebagai kaedah pengiraan. Boleh tangkap semua? Okey, untuk kaedah kedua pula adalah kaedah penukaran nombor ASCII menggunakan jadual ASCII.
Siapa pernah lihat jadwal SK di sini? Angkat tangan. Satu orang pun tidak pernah. Oke. Jadi di sini cikgu ada tunjukkan sebuah jadwal SK. Semua boleh nampak? Tak boleh nampak. Oke, yang tak boleh nampak nanti cikgu akan berikan nota kecil ya. Oke, semua dah siap salin? Oke, jadi sekarang kita akan pergi ke proses untuk bersama-sama menukar kod SK kepada kod perlapanan. Oke. Oke, belajar sekarang. Hari ini hari berapa? Selasa. Tarik untuk hari ini adalah hari berapa? 7 Januari. 2020? Salah. 2020. Oke. Seperti yang apa telah dipaparkan di hadapan skill. Kita tengok soalan pertama. Gunakan kaedah pengiraan kemudian tukarkan kod SK yang berikut kepada nombor perlapanan. Oke. Jadi sekarang cikgu akan ajar kamu kaedah, yaitu kaedah pengiraan untuk menukarkan nombor SK kepada perlapanan. Semua boleh faham? Boleh fokus sama cikgu? Oke. Sama-sama tengok papan putih. Tengok ya. Maksud dia cikgu? Abu tak tengok? Okey. Abu tulis hari. Abu tulis hari. Jadi sekarang cikgu akan perform satu kaedah, yaitu kaedah pengiraan. Sambil cikgu tulis, kamu semua tulis dalam buku, oke? Boleh? Okay. Jadi pertama sekali, untuk menukar nomor ini kepada nomor perlapanan, kita akan menulis nomor yang diberikan. Nomor yang diberikan adalah 84. Oke. Kita sama-sama tulis 84. Okay. Jadi sekarang ikut apa cikgu tulis. 84 ini cikgu akan bahagi dengan 8. Bagus. Apabila kita telah bahagi dengan 8, kita akan dapat berapa? 10. Macam mana untuk 10? Mari kita tulis. 10 bagi 4. Oh. Ya sekarang 1 bagi 8, 1 bagi 8. Okey. Dapat. Tinggal 4. Okey. Jadi kosong berapa 8? Kosong. Dia tinggal baki 4. 4 ni kita reminder atau kita terus baik baki. Jadi nombor yang kita gunakan untuk membahagi 84 akan ditulis di bawah sini, itu 10. Boleh ke cikgu? Boleh. Dan juga baki yang kita dapat ni akan ditulis di sini. Tekuk. 4. Tetapi nombor yang kita sudah dapat ini dia masih boleh dibahagi. Boleh. Jadi apa kita perlu buat? Bahagi. Bahagi lagi. Kita bahagi lagi. Okey. Siapa boleh tolong cikgu untuk bahagi ni? 1. 1 ah. Okey, betul lah 1. Okey. Baki 2. Baki 2 kita tulis baik. Reminder. Jadi kalau reminder kita tulis sebelah dan baki untuk 10 adalah 1. Okey, untuk 1 pula boleh dibagi oleh 8. Tak. Mari kita cuba dulu. Boleh tak? Tak boleh, dia akan jadi kosong. Reminder 1. Okey. Jadi sekarang penghujung dia sudah menjadi kosong. Jadi lepas kita sudah dapat bentuk ini,
Kita akan mulai baca dari atas ke bawah. Ingat cikgu cakap apa? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Jadi kalau dari atas ke bawah, dari sini ya. Oh, ke atas dulu. Bawa ke atas. Ini bawah ke atas ya. Hebatlah lo semua. Kamu peka dan apa cikgu cakap. Bawa ke atas. Itu Bawah, ke atas kan? bawah. Ke atas. Iya. Sebenarnya jawaban sebetulnya adalah dari bawah ke atas. Kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi setelah kita sudah jumpa number untuk 84, kalau kita convert kepada base 10, dia akan menjadi 124. Oh, tulisnya begitu juga. Oh. bukan 84 itu memang base 10. Oke, semua dah tulis di buku masing-masing? Sudah. Sekarang kita tengok untuk soalan ke-20. Dengan menggunakan jadual ASCII, kita terjemahkan hasil perlapanan yang diperoleh daripada soalan E kepada aksara. 124 tu kita akan convert kepada Aksara. kepada aksara A. Okey, baiklah murid-murid. Memandangkan jadual yang cikgu dah sediakan untuk page seterusnya tidak ada. Jadi untuk penukaran bagi kaedah kedua ni kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pengajaran seterusnya. Okey. Cikgu nak semua duduk dalam kumpulan yang telah cikgu sediakan. Mana nama? Kita ada kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Jadi cikgu nak semua bergerak. Pulang dua sini. Oh, Hafiz pun kuasa. Okey, bergerak. Baiklah Hakimi. Pulang dua. Balik kepada Okey. Cikgu nak kumpulan 1 duduk di sini, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 dan kumpulan 5. Oh, Ikhwan tak udah hari. Pulang lima. Pulang lima. Lawan. Pulang lima je ni. Terima kasih. Oh, saya hari ini jadi Khairul ya semua. Saya Hakim. Mana Hakim? Oh, sini. Dia dah menguasai tiga. Caca kita lah. Okey. Sekarang aktiviti yang kita akan jalankan ni adalah dipanggil sebagai kejutan dalam sampul. Okey, dalam sampul. Okey. Yang pertama, guru akan membagikan kepada 5 kumpulan. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 dan 5 buah kumpulan. Okey. Cikgu nak kamu semua untuk melantik satu orang
dalam setiap kumpulan kamu untuk menjadi seorang ketua? Kamu sudah dilantik, ketua akan datang ke hadapan untuk berjumpa dengan cikgu dan mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti kejutan dalam sampul ini. Dia seorang dia Kita akan buat macam ni ya? Sana pun dia seorang lagi Lee. Sampul kau. Kali aku dua. Cikgu boleh buka sampul ke? Ada duit tak? Oke, tunggu dulu, dengar dulu. Oke. Sampul raya. Sekarang cikgu nak semua buka kau punya sampul. Sudah. Lepas buka sampul dulu, cikgu membagi masa 5 minit untuk kamu bincang soalan dan tulis soalan dalam kertas maju yang cikgu telah sediakan. Boleh? Tulis jawapan permintaan kamu di kertas maju yang telah disediakan. Saya dapat soalan yang boleh diperhatikan untuk penggunaan asli pada nombor 8 menggunakan pengiraan. Ada 3 penuh dan maju. Wow. Kita kena kira dulu dalam masa mau jadi pelajar. Kita dengan saya nak juga
tamat. Okey. Siapa kumpulan yang dah siap? Ya. Okey, kumpulan yang dah siap. Cikgu nak, kamu boleh tak kamu bentang jawapan sama di hadapan kelas? Okey, pelajar-pelajar yang lain yang belum siap tu boleh ambil perhatian juga. Okey, selamat pagi semua. Okey, kami dari bulan 3. Okey, soalan pertama kita akan dapat nombor 56. Okey, 56 ni kalau kita bagi dengan 8, kita dapat 7 bagi kosong. Lepas tu 8 bagi dengan 7 tak dapat. So dia lagi kecil. Lepas tu kita dapat kosong bagi 7. So jawapan dia 70 7 kosong base 8. 8. Lepas tu huruf apa dia? Okey. Okey, lepas tu huruf J pula. Huruf J kita tengok dekat jadual ASCII. Kita dapat 114 base 8. Untuk soalan ketiga kita dapat nombor 101. 101 ni kalau kita bagi 8 dapat 12 bagi 5. Lepas tu 12 bagi dengan 8 bagi dapat 1 bagi 4. Lepas tu 1 bagi 8 tak dapat, dapat kosong bagi 1. So jawapan dia 101 asal 10 dapat 145 base 8. Sama. Baik. Betul. Kita ada huruf J. Jadi kalau kita ikut jadual kod ASCII yang kita bagi, jadi huruf J ni dia bersamaan dengan 151 base 8. Okey, baik, seterusnya untuk nombor 5, nombor kita nak tukarkan nombor 200 kepada nombor kelapanan. Mula 200 ni kita bagi 8, kita akan dapat 25, bagi dia kosong. Lepas tu bagi lagi, kita tengok dapat dia dapat lagi bahagi 8. Kita bagi 8, dia dapat 3, bagi 1. Lepas tu 3 ni dia dah tak dapat bagi 8. Jadi dia akan dapat kosong, bagi dia ialah 3. Jadi hasil akhir dia ialah 200 base 10 akan jadi 310 base 8. Okey, semua berikan tepukan kepada kumpulan depan ni. Okey, untuk mengetahui semua jawapan yang diberikan oleh Luqman, kumpulan Luqman semua betul. Jadi disebabkan kita kesusahan masa, kumpulan-kumpulan yang lain yang belum siap boleh rujuk dengan kumpulan Luqman untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey. Okey, thank you kumpulan Luqman. Okey, baiklah. Semua boleh duduk masing-masing. Kumpulan Luqman nanti boleh minta hadir dengan cikgu lah. Okey, untuk mudah berdebat. penghujung kelas kita untuk hari ini. Jadi boleh tak cikgu minta satu orang untuk rumuskan apa yang telah kita belajar pada hari ini? Cikgu pilih. Cikgu nak pilih Sasha. Syasha, boleh tak cikgu minta seorang lelaki untuk bagi tahu apa yang kita belajar pada hari ini?
Tak bisa kau ikut. Hei. Baik, kawan semua. Hari ini nak belajar cara kaedah penukaran. Ada dua itu nombor puluhan dan nombor lapanan dengan menggunakan bahagi 8 dan guna bahaginya. Kita daripada bawah ke atas dan gunakan kod SCII guna jadual. Nanti Ikhwan yang dikomunikasikan oleh Ikhwan dengan Syasha adalah betul. Kita dalam belajar kaedah penukaran pertama iaitu menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bahaginya untuk kaedah pengiraan. Dan kita juga ada follow penukaran dengan menggunakan jadual ASCII. Baiklah, sebelum menamatkan kelas pada hari ini, cikgu akan sediakan kerja rumah kepada kamu semua. Baiklah, kerja rumah ini cikgu nak kamu semua bawa di rumah dan lengkapkan dan bagi pada cikgu minggu hadapan. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, sekian itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Tepat. Stand up. Thank you, Sir Dexter.